Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Tuhan yang mentadbir semua alam. Sama ada alam manusia, alam haiwan, alam kosmos, dan semua alam ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang terdambakan syafaat baginda, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Dan selawat dan salam kepada ahli keluarga baginda, para sahabat, para pengikut dan para tabi'in sehinggalah hari kiamat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah akan menjadikan perhimpunan kami pada hari ini perhimpunan yang menguna rahmat dan cintamu ya Allah. Wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Dan nanti ya Allah kami bersurai berpisah daripada majlis ini, perpisahan kau pelihara kami ya Allah dari melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan kepadamu ya Allah. Allahumma ij'al fi qulubina nura. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah jadikan iman yang berada dalam rongga dada kami ini sentiasa bersinar. Wa fi sam'ina nura. Dan apa yang kami dengar ya Allah, kami dengar radio, kami dengar lagu, kami dengar nasyid dan seumpamanya, tolonglah ya Allah apa yang kami dengar tersebut akan menambahkan cahaya keimanan di hati kami, bukan menambahkan kegelapan dan kekecewaan di hati kami. Wa fi absarina nura. Dan pada pandangan mata kami ya Allah, kami tengok TV, kami tengok YouTube, kami tengok internet, kami tengok macam-macam, tolonglah ya Allah apa yang kami lihat tersebut akan menambahkan cahaya iman di hati kami, bukan menambahkan kegelapan dan kekecewaan di hati kami. Wa fi baitina nura. Dan di rumah tangga kami ya Allah, yang daripada isteri kami, anak-anak kami, tolonglah ya Allah jadikan rumah tangga tersebut rumah tangga yang kau limpahi dengan cahaya iman-Mu ya Allah. Wa fi qabrina nura. Dan nanti ya Allah di alam kubur yang kami semua ini ya Allah dah bakal jenazah, kami semua akan bakal dimandikan, dikafankan dan dibaringkan di liang lahat nanti. Kami akan kesepian kegelapan ya Allah, tolonglah ya Allah dari kubur kami nanti dengan cahaya iman kepadamu. Wa fi akhiratina nura. Dan ya Allah di akhirat nanti ya Allah, ketika mana malaikat Israfil meniup sangkakala dan manusia dibangkitkan dari kubur masing-masing, seorang bangun. Ketika itu ada manusia Allah bangkitkan dari kuburnya dalam keadaan berkepala babi, ada yang berkepala kedai, ada yang berkepala terbalik, kaki ke atas, muka ke bawah. Ada manusia memandikan peluh, ada manusia memandikan darah, dan ada manusia memandikan nanah. Kita itu tak kenal siapa ibu, tak kenal siapa anak, tak kenal siapa kekasih. Mengharapkan simpati Allah Ta'ala pada masyarakat nanti. Tolonglah ya Allah pada masyarakat nanti, nanglah kami ya Allah dengan cahaya iman kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Tuan Imam dan semua kepimpinan hajatan puasa masjid ini, khususnya muslimin muslimat sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya minta izin untuk berikan tazkirah. Semoga ada sedikit manfaat untuk kita amalkan selepas tazkirah nanti insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sedang melafazkan kalimah cinta. Dan cinta ni memang seronok disebut sebab cinta ini satu kenikmatan yang Allah kurniakan kepada manusia. Tentu sekalian kena faham beza antara cinta yang diajar oleh Islam dan cinta yang diajar oleh Barat. Sebab tu Dr. Nasir Iwan dia membahagikan cinta kepada tiga peringkat. Peringkat yang pertama yang atas dinamakan Al-Hubbul A'la, cinta tertinggi, cinta teragung, yang ini wajib dimiliki oleh setiap individu muslim. Yang kedua dinamakan Al-Hubbul Adna, cinta pertengahan, iaitu mencintai seseorang itu kerana Allah Ta'ala. Dan yang bawah sekali dinamakan Al-Hubbul Adna, cinta yang terbawah, cinta hina, iaitu mencintai seseorang atau yang lainnya bukan kerana Allah Ta'ala. So tuan-tuan sekalian, Islam
Kalau kita memang mewajibkan kita bercinta. Setiap orang Muslim dia kena bercinta. Bila tak bercinta berarti imannya tempang dan cacat. Sebab tu kadang-kadang kita ada masalah juga bila anak-anak kita nak bercinta, kita blok dia awal-awal kan, tak boleh, haram kan. Sedangkan fitrah manusia perlukan bercinta. Sebab cinta itu memang Allah kurniakan dan hiaskan dalam hati manusia. Allah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat dan nisa. Hingga akhirnya. Memang Allah hiaskan cinta syahwat itu kepada perempuan dan anak-anak seumpamanya. Artinya memang benda itu benar fitrah. Baik tuan-tuan sekalian, sebab tu orang kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Dan bila kenal kita kena bercinta. Boleh Okey, tuan-tuan sekalian macam ni. Dalam Islam mewajibkan cinta lelaki dengan lelaki. Islam wajib cinta lelaki dengan lelaki. Tetapi kalau barat, lelaki itu bercinta sebab atas dasar nafsu, dia panggil gay atau homoseks. Sebab cinta mereka itu di atas dasar nafsu. Islam tak. Islam mengatakan cinta itu mesti atas lillah kerana Allah. Dan Islam wajibkan cinta perempuan dengan perempuan. Kalau barat dapat cinta perempuan dengan perempuan, dia terfikir apa? Dia nampak seks, dia nampak nafsu. Akhirnya dia panggil sihak atau lesbian. Islam tak begitu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau dulu kisah-kisah filem lama kan, bila seorang lelaki bercinta sama perempuan, dia kata apa? Sayang, cintaku padamu sejati, hanya dipisahkan dengan mati. Hebat tak? Hebat tak kalau tuan-tuan kahwin tu kan, kita tahu ke isteri kita, tak apa sayang, cintaku padamu sehingga mati. Nampak hebat tak? Tak hebat? Tak hebat. Sebab dalam Islam, cinta tidak dipisahkan dengan mati. Dalam Islam, cinta itu murni dan mulia dan tidak akan dipisahkan dengan mati. Sebab itulah satu hadis diriwayatkan bahawa di akhir esok ada 7 golongan. Sab'atun yazilluhumullah la zilla illa zilluh. 7 golongan akan dapat nama arsy Allah Ta'ala. Orang lain merau, melalak, minta bantuan Allah Ta'ala, tapi 7 golongan ini sejuk macam aircon. Sedap ya. Antara ialah rajulani tahabbani fillah, iaitu 2 lelaki yang bercinta kerana Allah. Istama' alaih, mereka bertemu kerana Allah, wa tafarraqa alaih, dan berpisah pun kerana Allah. Orang yang bertemu kerana Allah, ini kerana Allah, untuk jumpa kawan dia, kasih dia kerana Allah Ta'ala, maka orang ini akan bertemu di padang mahsyar nanti. Para ulama menyatakan termasuk pasangan suami isteri. Kalau abang sayangkan isteri kerana Allah, ia akan bertemu di padang mahsyar nanti. Kalau kita sayangkan anak kita kerana Allah, insya-Allah bertemu di padang mahsyar nanti. So tuan-tuan sekalian, orang yang ikhlas kerana Allah ini cinta dia, maka dia akan kekal di padang mahsyar, bertemu di sana nanti. Dan satu riwayat menceritakan lagi bahawa seorang sahabat berada dalam syurga, seorang sahabat berada dalam neraka. Lalu sahabat dalam syurga dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya sahabat aku itu ya Allah, yang aku cinta dia kerana-Mu ya Allah, sekarang berada dalam neraka, tolong selamatkan dia ya Allah. Lalu Allah memakbulkan doa dia. Allah katakan, wahai malaikat, keluarkan sahabat dia yang berada dalam neraka, tempatkan bersama sahabat dia yang dia cinta kerana aku. Lalu malaikat keluarkan sahabat dalam neraka tadi, ditempatkan bersama sahabat dalam syurga. Kenapa? Sebab ikhlas cinta kerana Allah Ta'ala. Akhirnya dalam syurga itu mereka bermadu cinta, khalidina fiha, kekal selama-lamanya bercinta kerana Allah dan terus bercinta sehingga tidak ada kesudahan. Adapun yang misah cinta itu, apa dia? Abang sayangkan isteri, sayangkan anak. Sebenarnya cinta itu akan terpisah. Dengan apa? Dengan neraka. Kita puasa tak orang sebut lagikan lautan api rela ku renangi. Macam best kan? Tuan-tuan tahu apa itu lautan api? Neraka. Maksudnya neraka lah, aku lanyak je, penting cinta. Lepas tu saya beritahu ke budak perempuan masa ceramah kan, ada perempuan kalau ada lelaki cakap macam tu pada kamu, lelaki lautan api rela berenang, cabar dia, bawa dia pergi ke kolam indah water. Ni kolam indah water tak rapi pak, cuba berenang sekali. Kalau berenang semua ikhlas dah tu. Tentu sekalian, sebab tu dalam neraka tempat yang tak sempat bercinta, mereka diazab dan diseksa dan tidak dapat meluahkan perasaan mereka. Sebab itulah kita diajar bercinta, dan Islam adalah agama cinta. Tinggal lagi Islam buat sistem untuk bercinta. Contoh tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pernah minta tak? Minta haji? Nah.
Orang tua dulu ada yang minta pokok, pindah haji kan. Kalau tak makan saya mati tak pergi haji. Kena makan dulu pergi haji. Tuan-tuan sekalian, boleh tak kalau saya pindah haji saya main tipu sikit, saya ke tepi, haji, dah baru saya makan. Boleh tak saya ke tepi macam tu? Tak boleh kan, nanti orang marah, betul tak? Bayangkan, main dam haji pun ada peraturan. Sistem dia. Itu dam haji, saya fikir siapa yang buat sistem dam haji? Mesti orang cerdik ni. Cerdik dia kan. Sampai kita ni terpaksa ikut sistem dia. Padahal boleh kat tepi sebenarnya. Tapi kalau orang buat sistem dam haji begitu, terpaksa kita ikut. Tuan-tuan sekalian, kalau min dam haji ada peraturan, maka cinta pun mesti ada peraturan dia. Mesti ada peraturan dia. Sebab tuan-tuan sekalian, Islam agama yang mengajak percintaan. Tapi ada had-had dan batasnya. Allah akhirnya percintaan tersebut Allah redha dan sampai daripada masyar dan sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan sekalian, hidup kita ini mestilah apa Allah SWT kata apa? Dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang yang akhirnya menampakkan kesempurnaan iman kita. Seperti Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi, kata Nabi. Kamu semuanya tak sempurna iman kamu, tempat iman kamu, sehinggalah kamu cintakan sahabat kamu macam kamu cintakan diri kamu sendiri. Oh, sempurna iman tu. Tuan-tuan sekalian, untuk hari ini saya minta izin, saya nak cerita sikit hukum fiqh mengenai pengurusan orang nazak. Boleh ke? Maksudnya orang nazak kan. Sebab kadang-kadang kita tak ada belajar mengenai, biasanya kita belajar pengurusan orang dalam meninggal dunia, tapi saya nak ajar menguruskan orang nazak. Boleh? Sebab sebelum mati nazak dulu kan. Tuan-tuan tahu tak tanda-tanda orang nazak? Baik. Masa saya belajar Mesir dulu, saya dapat petua daripada guru saya. Khairi kata, kamu nak tanda-tanda umur kita pendek atau nak tahu umur kita pendek atau panjang? Tapi ini petua bukan pemuda. Jadi petua ni kalau jadi sudah. Baik, guru saya kata apa? Cuba kamu gerakkan lidah ke lelangi. Cuba tuan-tuan gerakkan lidah ke lelangi. Tuan rasa apa? Ada rasa masam tak? Ada? Rasa masin tak? Tak ada? Rasa payah, rasa pahit ke ada? Jika lidah ke lelangi sekarang, rasa tak? Ada rasa tak? Rasa apa? Rasa masam? Kalau rasa masam, confirm bagi tadi bangun pagi tak masuk gigi tu. Masam tu. Tuan-tuan sekalian, wallahu'alam, ini putus pada guru saya kata apa? Harry kata, wallahu'alam, bila kita gerakkan lidah kita ke langit, kalau tak rasa geli, kalau tak rasa apa, sekempas tak rasa geli, dia kata mungkin sehari dua ni insya-Allah jalan. Wallahu'alam. Sebab dia kata antara tanda kebesaran Allah Ta'ala, sebelum Allah tarik nyawa itu, Allah akan tarik beberapa diri kita dulu. Contoh mata ni. Mata kita tuan sekalian itu pasal tak? Makin tua makin kelabu dan makin tak terang. Kenapa? Allah tarik perlahan. Sebab mata ini hanya fizikal, tapi yang melihat itu adalah Allah bagi penglihatan kepada kita. Dan kita makin tua, Allah tarik perlahan, tarik, akhirnya Allah tarik nyawa kita. Sebab tu bukan spek ni tanda umur dah pendek. Ingat lah. Sebab pendengaran kita teruskan Allah bagi pinjam. Sekarang kuat dengar kan, tapi nanti makin tak kuat, makin tak dengar, akhirnya Allah tarik nyawa. Ni kekuatan kita ni, tenaga kita ni kuat sekarang. Tapi ingat, makin Allah perlahan ambil, akhirnya kita diambil nyawa. Contoh sekalian, termasuk dia rasa di langit. Itu wallahu'alam, saya tahu apa hikmah dia. Dia kata kalau hilang dia rasa itu adalah tanda-tanda awal dia akan pergi. Yang kedua, dia kata tak tahu umur pendek atau panjang, cuba tuan-tuan garu tangan sikit. Garu sini tu. Asal tak cuba. Keluar tak yang putih tu? Keluar kan? Kalau keluar tanda mandi tak bersabun. Tak apa tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh test. Pergi ke hospital, tengok orang yang pakai jantung kan, dia pakai keluar perlahan tu. Bila nazak tu sekalian cuba tuan garu. Orang nazak memang takkan keluar yang putih tu. Tak keluar. Tuan-tuan boleh test sendiri. Garu di kulit dia. So tuan-tuan sekalian, antara kita jarak orang nazak, orang sakit, kalau tergaru tak keluar, saya dua jalan dah tu. Tu wallahualam, ini petua bukannya pemuda. Bila petua ni nasib lah. Kalau jadi tadi sudah. Tuan-tuan sekalian, antara tanda nazak, contoh kita balik rumah.
Kita beri salam assalamualaikum, masuk rumah tengok isteri tak ada di ruang tamu. Pergi ke bilik tak ada, tengok dapur dah terbaring dah. Nafas bombak. Dia tu sakit biasa ke nazak? Okey, nak tahu nazak tak nazak tuan-tuan sekalian, kita diajar supaya tengok kaki isteri kita tadi, yang sakit tadi. Yang pertamanya orang nazak biasanya kaki dia sejuk. Sejuk dia. Contoh masa kaki tuan-tuan sejuk tak? Sejuk. Tak lama dah tu. Sejuk. Bila sejuk dan jari dia akan jatuh. Kan jari kaki dia angkat sini tak boleh pula nak contoh kan. Sebab kat kaki tu jari dia akan jatuh dan renggang. Ada lekuk-lekuk di jari. Ini memang confirm orang nazak. Dia boleh bercakap lagi, boleh borak lagi. Tapi kaki sejuk dan jari dia jatuh. Macam ni, kaki dia ada jari jatuh dan ada lekuk-lekuk di celah di antara ruas dia punya jari ni. Lekuk dia sejuk dan jatuh. Ini tanda-tanda awal orang itu dalam keadaan nazak. Ya, dia masih mampu bercakap lagi. Yang kedua tanda orang nazak lagi, kalau dia baring, dia masih bercakap lagi. Biasanya tulang belakang kita tidur, dia akan melengkung kan. Macam kita tidur, tulang belakang kita melengkung, dia akan jatuh ke bawah. Dia tanya orang nazak. Contoh sekalian apa nak buat? Yang termasuk contoh sekalian yang diajar oleh ulama kita, orang yang nazak ini yang pertama sekali nampak dia nazak dah tahu tanda-tanda dia. Yang pertama sekali mestilah kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi kata apa? Kamu kena talqinkan orang yang nazak tersebut dengan kalimah la ilaha illallah, iaitu kalimah tauhid, bukan kalimah syahadah. Tuan-tuan ada beza tak antara kalimah tauhid dan kalimah syahadah? Kalimah tauhid ialah la ilaha illallah. Kalimah syahadat ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimah syahadat. Sebab itulah kalau seorang non-muslim jumpa kita, tiba-tiba dia cakap la ilaha illallah sebut kan? Masya Allah, la ilaha illallah. Islam tak dia? Tak Islam lagi. Sebab kalimah tauhid tidak cukup untuk dijadikan Islam. Dia mesti kalimah syahadat, dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, baru sah dia dah agak seorang muslim. Kalau cakap kalimah tauhid la ilaha illallah masih tak sah lagi Islam dia. Adapun orang nazak tu tuan-tuan sekalian, sebaiknya kita pergi kat dia kan, kita pangkut kepala dia dan kita ajar dia kalimah, katalah kita panggil dia ayah kita, ayah ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, masalah kalau dia sebut alhamdulillah, kalau tak sebut macam mana? Baik, kita sebut lagi, ulang lagi dengan harapan walaupun mulut dia tak sebut, tapi harapan kita hati dia sebut. Yang kedua, kalau dia sebut la ilaha illallah, biasanya kejap tiba-tiba dia cakap balik, Jang, apa dia Jang? Ayah nak kopi janda Jang. Contoh kan, nazak tu kan. Masa ketika itu stop dulu, ajar balik kalimah la ilaha illallah. Supaya kalimah terakhir dia kalimah la ilaha illallah. Kan Nabi jamin, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Sesiapa yang akhir ucapan mulutnya ialah kalimah la ilaha illallah, confirm masuk syurga. Walaupun selepas menghadapi azab seumpama atas dosa dia, tapi akhirnya tetap masuk syurga juga. Kenapa? Sebab kalimah terakhirnya la ilaha illallah. Baik, tuan-tuan sekalian, ulama kata cara yang paling afdal apa dia? Kita mengiringkan si nazak tadi menghadap kiblat. Sekarang kiblat, kita pusingkan dia, kita pangku dia dan kita ajar dia sebut kalimah la ilaha illallah. Ini cara yang paling afdal. Minta-minta dia meninggalkan, roh meninggalkan dia dalam keadaan menghadap kiblat. Ini cara yang paling afdal, mengiringkan arah kiblat. Kalau tak boleh mengiring, kita melunjukkan arah kiblat, kaki menghadap kiblat, kepala tinggi sikit. Artinya kaki menghadap kiblat, tinggi kepala sikit, dan kita ajak dia kalimah la ilaha illallah. Yang penting kita ikhtiarkan supaya si nazak tadi muka dia menghadap kiblat dan menyebut kalimah la ilaha illallah. Dan antara amalan lagi ialah sunat. Baik, tuan-tuan sekalian, sebelum sebut kalimah la ilaha illallah ini, ada manusia yang Allah Ta'ala ikat mulut dia masa nazak, tak boleh ucap la ilaha illallah. Ada manusia yang ada macam mana pun dia tak boleh ucap la ilaha illallah. Siapa dia? Iaitu orang-orang yang buat ibunya marah, kecewa dan rasa bengang dengan dia. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah Al-Qamah? Tentang ayah ibu kan, kisah Al-Qamah tuan-tuan sekalian.
riwayatnya ada kata dhaif, ada kata masyhur wallahu alam, tapi sebagai iktibar kita boleh dengar bersama. Tentang sekalian, kisah Alqamah ini ialah seorang pemuda yang memang kuat ibadah. Dia kuat ibadah dan dia kuat baca Quran, dia kuat puasa. Tiba-tiba jenazah. Datang sahabat ajar dia, wahai Alqamah, sebutlah la ilaha illallah. La, tidak, kata Alqamah. Alqamah sebutlah la ilaha illallah. La, tidak. Sahabat heran. Alqamah sebutlah la ilaha illallah. La, tidak. Sedangkan Alqamah ini lelaki yang soleh, lelaki yang baik. Lalu jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, Alqamah dan Nazar tu ajar la ilaha illallah tak boleh ucap juga. Kenapa ya Rasulullah? Nabi tanya dia, Alqamah ada ibu tak? Ada ibu tak? Ada, panggil ibu dia. Akhir datang ibu dia, Rasulullah tanya ibu dia, wahai ibu, Alqamah sekarang ni Nazar dan tak boleh ucap la ilaha illallah. Ibu dah terasa hati dengan Alqamah ke? Ya, wahai Rasulullah, aku terasa hati dengan Alqamah. Kenapa ibu? Nampak? Dia kata, Alqamah ini lebih utamakan isterinya daripada aku. Sebab tu tuan sekalian, sampai birthday isteri kita kalau boleh nak bagi hadiah tu, jangan bagi hadiah depan ibu kita. Minta kan, panggil semua kek kan, birthday isteri kita, rantai emas kan. Wah ni, besar-besar ibu jari kan. Mak tengok je, birthday aku tak benar pun macam ni. Nampak kita happy dah. Tapi ibu kita yang tak dapat hadiah terasa takut-takut menyebabkan kita tak boleh ucap la ilaha illallah. Tuan-tuan sekalian, nak bagi hadiah kepada isteri kita daripada ibu boleh. Okay, sekarang isteri kita dapat hadiah gelang emas besar ibu jari, ibu kita bagi gelang emas besar ibu jari kaki. Bagi ibu pun hati. Tuan-tuan sekalian, saya jumpa seorang remaja. Ustaz kata, Pak awak saya handsome Ustaz, perempuan. Baik Ustaz, kaya lagi. Tapi satu pasal Ustaz, apa dia? Mak saya tak suka. Mak tak suka, dia kata. Saya kata apa, dek? Kalau hidup nak bahagia, kena ingat bahawa bahagia ni anugerah Allah. Ramai orang yang cinta tapi tak bahagia. Kenapa Allah tak bagi bahagia? Sebab bahagia ni anugerah Allah. Dan dapat anugerah Allah di sekalian, mesti dapat redha Allah. Dan dapat redha Allah, mesti dengan syarat dapat redha mak ayah. Redha Allah fi redha walidain. Redha Allah itu kan dapat setelah dapat redha mak ayah. Kalau kamu kahwin dengan mak ayah kamu tak redha, nanti Allah tak redha, imam rumah tangga kamu tak akan bahagia. Sebab tu tolong jaga hati mak ayah. Baik, tuan-tuan sekalian, orang Nazak tadi kan jawab bab perempuan cinta kan. Baik. Sunat kita nampak dia dahaga, nampak dia dahaga. Dia dahaga saja, kita tu wajib kepada kita untuk basahkan bibir dia. Wajib hukum ni. Tapi dapat biasa relax kan, tak rasa dahaga, maka ketika itu sunat saja kita basahkan bibir dia. Kita ambil tisu ataupun kapas, kita ambil celup dan kita basahkan bibir dia. Kenapa nampak dahaga tak cuah Ustaz? Buka mulut, kan? Kalau masuk air tu mulut dia, lebih cepat dia mati. Sebab dia kata sedap. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita basahkan bibir dia. Kenapa? Dengan harapan dia akan bersama dengan Allah Ta'ala bahawa dahaga tadi akan rasa hilang bila dia kena basah bibir, air dah ada. Baik, tuan-tuan sekalian juga, Nabi ajar kita sunat dibacakan surah Yasin kepada orang nazar. Iqra'u ala mautakum Yasin. Orang nazar ini sunat kita baca surah Yasin. Baik, antara amalan lagi yang ulama kita ajar kepada orang yang ada bela. Tahu bela tak? Bela hantu raya, bela balai raya, bela apa lagi? Amalan ilmu hitam seumpama tuan-tuan sekalian. Betul, orang yang ada tubuh dia menopang jin ini dan seumpamanya ini, dia payah mati. Sebab tu orang dulu bila payah nak mati, dia buat apa? Dia akan buka atap, ingat tak? Kan orang kampung dulu dia buka atap, nanti ambil daun atau kain, dia ada amalan dia pun ketuk kebas pada nazar itu, lepas tu barulah jenazah tu boleh meninggal dunia. Tuan-tuan sekalian, orang dulu bolehlah guna atap sebab atap nipah. Okay, boleh saya potong slide tu kan. Ni rumah kita lah, katalah rumah shilling kapur, mahal lah tu. Nak pecah satu hal lagi kan, itu okey lagi. Kalau rumah flat, dia bawah sekali, berapa lapis nak tebuk tu. Tuan-tuan sekalian, Nabi ajar kita macam ni. Antara amalan yang orang nazar ini mudah keluar roh dia, Nabi suruh kita baca surah Ar-Ra'd.
surah Ar-Ra'd, itu surah petir. Kita dah baca, insya-Allah si mati, si nazak tadi akan mudah roh dia keluar. Baik tuan-tuan sekalian, itu adalah amal orang nazak sampailah dia meninggal dunia. Tuan-tuan sekalian, antara amal meninggal dunia yang kita orang meninggal dunia tuan-tuan, kita kena pastikan dia betul-betul meninggal dunia. Baik, biasanya macam tadi lah, cek kaki dia dah jatuh sejuk dan jatuh buat rongga dia. Tapi satu cara, petua orang tua-tua kalau orang itu dipatut ular. So muda dipatut ular, tengok badan dah biru, nafas tak ada, betul ke dia mati? Maka petua orang tua nak pastikan dia mati tak mati, dia cabut rambut selai sampai keluar yang putih tu, macam ubi tu kan, ambil lekatkan di tangan atau di kayu. Kalau dia masih melekat tak jatuh, artinya budak tadi walaupun dah tak ada nafas, dah tak ada nadi dah, tetap masih hidup, bawa hospital, sempat diselamatkan lagi. Sebab rambut dia masih lagi melekat di tangan. Tapi kalau tak ambil, cabut jatuh, terkonfirm dah meninggal dunia. Kalau tak percaya balik rumah kan cuba test. Cabut, melekat tak? Kalau melekat, hidup lah tu. Kalau jatuh, confirm tak ada tu. Itu yang tuan-tuan cuba Baik tuan-tuan sekalian, kita yakin bahawa kita semua akan mati. Allah menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Soalan saya, Allah itu hidup tak? Allah hayyun, hidup kan? Baik, Allah ada nyawa tak? Sesoalan satuannya, Allah ada nyawa tak hidup? Baik, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak perlukan nyawa, sebab nyawa itu makhluk. Allah itu hidup selama-lamanya. Kalau Allah ada nyawa, confirm Allah pun akan mati juga macam makhluk juga. Sebab itu nyawa adalah untuk makhluk sahaja. Baik tuan-tuan sekalian, Allah beri nyawa kepada kita, pinjaman kepada kita. Baik. Ada di kalangan kita ni, kalau saya tanya, nak tak kalangan kita ni yang Allah bagi panjang umur, hidup sampai 200 tahun? Nak tak? Kat sini, ada tak di sini yang sanggup hidup 200 tahun? Nak tak? 200 tahun. Tak 200, 150 tahun dah, 150 tahun. Nak tak sekarang saya offer, Allah panjang umur kita 120 tahun. Nak tak? Bayangkan sekarang tuan-tuan sekalian, macam saya kan, umur 150 tahun macam mana? Dia dengan korak sekarang ni. 150 tahun, dia kulit dan korak kan, makan pun kastro je, tak mampu jalan dah. Nampak ni? Sebab tu Faisal Sina Omar, sebab tuan-tuan sekalian, kita ni janganlah nak umur panjang sangat. 60-70 cukup lah kan? Satu hari seorang perempuan, Sina Omar berada di Mekah, nampak seorang perempuan yang pikul ayah dia. Perempuan pikul ayah. Hebat tak perempuan tu? Perempuan pikul ayah dia, kulu kilir. Sina Omar kata heran, kenapa perempuan pikul ayah dia, dukung ayah dia? Dia bagi, wahai perempuan sekejap, wahai perempuan, kenapa kamu dukung ayah kamu? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, ayah saya dia dah tua, nyanyuk. Kalau saya biarkan ke rumah, dia akan buat benda-benda yang mengarut. Dia akan keluar rumah, makan bogel lah, makan siapa tak tahu, siapa jaga, siapa nak suap, tak ada nak jaga dia. Sebab saya nak hantar nursery pun tak ada nursery jaga dia. Maka saya pun pikul ayah saya. Kalau dia lapar, saya akan cek makanan, saya akan suapkan dia di sebelah saya. Kalau saya letak sekejap, saya dukung balik. Artinya tak terbuat. Kita sini tak mahu nak buat begitu. Baik, Sina Omar kata, ish, perempuan ni, kamu ni anak yang solehah. Dia kata, wahai Sina Omar, tak, aku bukan anak perempuan yang solehah. Kenapa? Sebab kata dulu masa kecil, ayah aku dukung aku juga. Tapi biasa aku sakit, ayah aku akan gulu kilir cari ubat supaya aku hidup. Yang aku dukung ayah aku ini, tetap aku mengharapkan kematiannya. Tuan-tuan, kalau sakit 2, bolehlah. Seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bersabar. Pada sekalian, janganlah kita berangan nak panjang sangat. Nampak ni? Nanti kebanyakan sangat nanti dah terlantar terus sekalian kita menyusahkan orang ni. Sebab tu terus sekalian, kita kena pastikan kita ini bersyukur dengan umur yang ada, dan mana yang dah lebih bonus tu kena beringat. Terus sekalian, Allah bagi